Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni just nak share tentang sebelum kita melakukan any investment atau pelaburan, apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu take note sebelum kita melakukan any investment lah. So definisi pelaburan ni adalah kita menangguhkan penggunaan wang yang kita ada sekarang untuk digandakan untuk kegunaan masa hadapan. Maksudnya kita guna gaji ataupun simpanan kita saving sikit, little portion, and then kita gunakan untuk in the future punya kegunaan. So dia based kepada apa goal kita. Contohnya ada orang nak beli rumah, ataupun ada orang nak settlekan hutang-hutang belajar dia, ada orang nak financial freedom. So based on daripada kita punya goal, sebelum kita invest, kita kena ada goals. And then kita gunakan sedikit portion daripada gaji atau pendapatan kita untuk kita invest ataupun melabur lah. So bila kita melabur ni, kita mestilah sebagai, kalau untuk yang beragama Islam, mestilah ada instrumen tu mestilah ada selamat dan patuh syariah. Konsep asas dalam pelaburan. So kalau dalam pelaburan ni senang je. Kita kalau melabur, dia punya konsep dia low risk, low return. Maksudnya semakin rendah risiko, iaitu semakin rendah pulangan, dan semakin tinggi risiko, semakin tinggi pulangan. So dia tak ada macam, oh kita nak risk yang low tapi kita nak return yang tinggi. So benda tu tak boleh lah. Kalau dalam konsep asas dalam pelaburan atau investment, memang konsep dia low risk, low return, high risk, high return. So contoh low risk punya investment adalah seperti ASB, tabung haji, EPF, PRS, bond, sukuk, money market dan fixed deposit. So itu antara low risk investment yang kalau siapa yang baru untuk berjinak-jinak dalam pelaburan, so saya suggest untuk masuk dalam pelaburan ataupun involve dalam pelaburan yang low risk terlebih dahulu lah. Tapi untuk PRS, untuk PRS ada juga fund-fund yang ada high risk. So dia based on asset allocation dia lah. Ada yang PRS, ada yang asset allocation lebih kepada equity, so dia akan jadi high risk. Okey, seterusnya untuk medium risk. Medium risk ni banyakkannya saham-saham yang ada big capitalization lah. Saham-saham yang ada market capitalization yang atas 1 bilion, 2 bilion. So, company-company macam TM, Tenaga, QL Resources. So company-company macam tu kita panggil big cap. And then dia punya risk dia medium risk. So untuk seterusnya adalah unit trust. Unit trust ni kita tahulah, tapi dalam unit trust ni dia ada juga macam bond, sukuk, money market, dan juga fixed deposit kan. So kalau dalam unit trust ni dia based on kat mana banyak asset allocation yang dia letak lah. So annuities ni selalunya under company insurance, dan juga kalau real estate dia involve kita loan bank. So dia ada medium risk, dia dikategorikan dalam medium risk. Seterusnya paling high risk tapi high return. So kalau risk dia tinggi, return dia pun best lah. Contoh-contohnya macam futures, FCPO, soybean, oil. So benda-benda macam tu kita tahu risk dia memang tinggi, and market very volatile sebab ada yang 24 hours market kan. So macam option pun very volatile. Penny stock, saham-saham yang kalau kat bursa bawah 20 sen, kalau dekat US bawah $10, kita categorizekan sebagai penny stock. So penny stock ni bila dia turun sikit pun, percentage dia pun besar. So kita kategorikan sebagai high risk. And then ada orang, certain orang yang eligible, and then ada net worth yang tinggi, diorang akan invest dekat private business, company serangan berhad yang very limited resources, tak semua orang boleh access. So private business macam ni dikategorikan sebagai high risk investment. And then ada juga crypto, sebab crypto ni adalah 24/7 market kan. So dia punya volatility tu memang lagi volatile lah pada saham bursa Malaysia kita ni kan. So kita kategorikan sebagai high risk dan high return lah.
Okey, seterusnya tujuan pelaburan. Okey, tujuan pelaburan ni for sure kita untuk gandakan wang simpanan kita. Kalau kita simpan dalam bank, contoh 10,000 kita simpan dalam bank, memang ada 10,000 lagi. Tapi bila ada inflasi, 10,000 hari ni tak sama macam 10,000 5 tahun akan datang. So bila kita invest, at least kalau kita dapat 6% sekalipun, dah dapat 600. At least kita boleh lawan inflation setiap tahun tu lah. So seterusnya, untuk mencapai kebebasan keuangan. Okay, kunci untuk mencapai kebebasan keuangan, kita mesti ada bisnes. Tapi kalau tak ada bisnes, kita kena ada equity. Itu based on buku The Almanac of Nawar Ravikant. So dia cakap kalau kita nak ada financial freedom, kita must own equity. And then seterusnya, selain daripada kita buat part time job, ada yang buat Foodpanda, ada yang buat Grab ke. So investment ni adalah salah satu cara untuk menambahkan sumber pendapatan kita. So kalau kita nak kaya ataupun kita nak wealth creation, kita kena ada multiple income stream. Jadi ada kerja yang kita, macam contoh 9 to 5 punya kerja, lepas tu kita ada buat bisnes kecil-kecilan, and then ada investment. Bila ada multiple income stream ni, barulah kita boleh generate kita punya kekayaan lah. And then seterusnya, seperti kita tahu, inflation ni selalunya rate dia 3 ke 4% setiap tahun. So investment ni adalah salah satu catalyst untuk lawan inflation. Contoh macam senang kita nak tengok nasi lemak dulu, harga 30 sen, 40 sen. Tahun 2010 harga nasi lemak ada yang bawah RM1, 50 sen. Tapi kita tengok sekarang nasi lemak biasa pun RM2.5, RM2. Itu adalah contoh-contoh inflation lah. Okey, seterusnya tips penting sebelum melabur. Okey, pastikan company yang kita involve tu, kita buat investment tu, sebagai contoh public mutual ke, apa contoh macam ASB ke. So kita mesti pastikan instrumen tu dikawal dan dibenarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia lah, SC. So boleh tengok dekat website SC, adakah badan yang atau investment company yang kita invest tu, adakah dia dikawal selia ataupun dibenarkan untuk diurus niaga bawah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. So and then elakkan pelaburan yang menjanjikan keuntungan berlipat kali ganda dalam masa yang singkat. Contoh macam Ahmad ni, dia melabur, ada orang approach dia, okey setahun, sebulan aku boleh bagi 20%. Kau masuk, tak ada risk, memang tak ada risk langsung. So selalunya kalau manusia ni, dia akan senang lah untuk buy the idea. Bila kita tak ada knowledge, kita dengar benda-benda yang senang, benda tu memang akan mudah terpengaruh lah. Sedangkan kalau kita faham the law of universe pun, tak ada benda yang senang lah dalam dunia ni kan. Semua benda kalau kita nak, mestilah tak ada jalan pintas. So sama juga dengan konsep investment atau pelaburan, tak ada jalan singkat. Even kalau nak trade sendiri, nak dapat sebulan 10%, 8% pun, kita kena study, and then kita kena tanggung risiko tu sendiri. Ini pastikan berurusan dengan individu yang mempunyai lesen yang sah. Okay. Kalau macam kita nak invest dalam unit trust atau PRS, kita kena cari orang yang ada lesen lah. Macam saya sendiri pun, saya ada lesen under FIMM untuk yang berminat melabur dalam unit trust dan PRS. So boleh contact saya lah. Itu sebagai selingan. So kalau kita dalam saham pun, kita kena orang yang ada lesen yang sah lah. So seterusnya, penuhkan tabung kecemasan dulu. So sebelum melabur tu, pastikan ada emergency fund. Kalau untuk orang-orang yang bekerja sendiri, lagi bagus kalau ada setahun punya emergency fund. Kalau orang yang bekerja swasta, 6 bulan. Kalau orang yang bekerja government, 3 bulan. Tapi kalau kita kalau kita senang, at least minimum ada 6 bulan lah. Kalau ada setahun, 2 tahun, lagi baik lah. So kalau ada apa-apa jadi macam March tahun lepas, ramai orang hilang kerja, at least kita ada emergency fund.
Benda tu yang paling penting sekali. So anything kita boleh survive, still boleh survive kan. And then sebelum melakukan investment, kita kena ada takaful. Ada takaful. So kalau tengok sekarang pun dah ramai orang share kepentingan takaful, income protection. So benda dua ni memang penting sebelum investment. So kita kena ada protection dengan saving dahulu. So seterusnya, mulakan pelaburan dengan pelaburan yang risiko yang rendah. So kita tengok based on umur, kita tengok based on risk appetite. Kalau kita umur still muda, bolehlah try investment yang high risk. Kalau jadi apa-apa pun, at least kita ada lama lagi untuk kita dapat balik capital. Kalau orang yang umur 70, tak dinasihatkan lah untuk trade. Sebab umur pun dah 70 kan. Kalau dia rugi semua duit saving dia ke, so kat situ macam mana dah nak recover balik kan. Dah tak boleh kerja semua. So kita tengok based on umur, based on risk appetite. Tapi kalau boleh kita start dengan yang low risk investment dulu. Contohnya macam ASB, tabung haji, fixed deposit, yang low risk investment, sebelum kita pergi ke high risk investment macam saham ke Bitcoin. So benda tu lagi penting lah. And then mulakan dengan usia yang muda. Untuk kita rasa compounding interest tu best, kalau Warren Buffett panggil 8 wonder of the world, compounding interest ni, kita start dengan usia yang muda. Contoh orang invest umur 20, Ahmad, contoh nama Ahmad invest umur 20, Abu invest umur 40. Walaupun Abu masuk 400 sebulan, tapi kalau kita kira in the long run, Ahmad start dengan 20, walaupun invest 100.5 sebulan ke, dia still akan make more money daripada Abu lah. So benda tu kita kena tahu. Tapi dengan syarat, bila nak sedap compounding interest ni, bila kita ada profit, always reinvest. Kita tak gunakan profit tu. So kita ambil balik daripada profit tu, kita reinvest balik. So kat situlah capital kita akan grow dengan cantik lah. Alright, itu saja untuk perkongsian saya, asas-asas sebelum melakukan pelaburan. Thank you so much. Assalamualaikum.